Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Aimi Nadila binti Wan Mustafa dari kelas DSI 5C. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan berkaitan kaedah agihan harta pusaka faraid. Seperti yang kita ketahui, faraid berperanan dalam urusan pembahagian harta pusaka. Namun begitu, pengagihan harta melalui cara tersebut mampu menjurus kepada masalah-masalah tertentu jika tidak diuruskan dengan sempurna serta tidak difahami dengan betul. Pembahagian harta pusaka untuk memberikan kepada yang berhak dan untuk membantu waris yang ditinggalkan. Oleh itu, ditegaskan di sini untuk kita menitik beratkan berkaitan bahagian tersebut dan mempunyai pengetahuan yang tepat dan kefahaman yang mendalam untuk mengelakkan daripada berlakunya kesilapan. Sebagai contoh, kesilapan dalam menetapkan bahagian ahli waris. Walaupun kesilapan ini adalah kesilapan kecil, namun ia juga boleh mengundang kepada kesilapan besar. Maka dengan itu, adanya langkah-langkah untuk membuat pembahagian harta pusaka ini. Jadi dalam bahagian ini saya akan terangkan lebih lanjut tentang kaedah dan langkah pengiraan untuk membahagikan harta pusaka ahli waris. Kita sudah sedia maklum tentang pembahagian faraid yang telah disyariatkan adalah melalui bentuk pecahan matematik seperti 1/2, 1/4 dan sebagainya. Pembahagian secara pecahan ini lebih baik daripada secara perpuluhan atau peratusan kerana ia lebih tepat dan ringkas. Istilah-istilah pecahan ini ialah terdapatnya dua angka pada suatu pecahan iaitu satu angka di atas dan satu angka di bawah. Contohnya 1/4 iaitu satu bahagian daripada 4 bahagian. Angka yang di atas itu 1 kita namakan ia sebagai pembilang. Manakala angka yang di bawah iaitu 4 kita namakan ia sebagai penyebut. Seterusnya langkah-langkah pengiraan pusaka. Beberapa langkah perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah perwarisan ini. Terdapat 7 langkah semuanya dan saya akan terangkan satu persatu. Langkah yang pertama adalah melakarkan jadual. Terdapat beberapa jadual yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pengiraan faraid. Seperti yang saya sediakan ini, jadual tersebut merupakan jadual yang terbaik kerana ia adalah jadual yang paling ringkas dan mudah untuk difahami. Langkah yang kedua pula ialah menyenaraikan ahli waris dan bahagian masing-masing. Kita hanya senaraikan ahli waris yang berhak sahaja untuk dimasukkan dalam jadual. Ada juga ahli waris yang tidak berhak dan terhalang yang tidak perlu dimasukkan dalam jadual ini. Langkah ketiga pula ialah menetapkan asal masalah. Asal masalah ialah satu angka penyebut yang paling kecil bertujuan supaya setiap ahli waris memperolehi bahagian masing-masing dengan tepat secara angka bulat tanpa ada pecahan yang lain. Dalam matematik, asal masalah hampir menyerupai penentuan nilai secara gandaan yang paling kecil yang dikenali sebagai gandaan sepunya terkecil iaitu GSTK. Kita beralih kepada taksil pula. Taksil ini merupakan kaedah-kaedah untuk menentukan asal masalah. Maksud taksil pada istilah ialah perkataan bahasa Arab daripada perkataan asalah. Manakala dari sudut bahasa pula ialah asas sesuatu atau yang terbina di atasnya sesuatu perkara. Dari sudut istilah faraid, taksil merupakan proses untuk menghasilkan angka terkecil yang dinamakan asal masalah yang boleh dibahagikan kepada setiap ahli waris yang berhak. Tanpa berlaku pecahan kat sini ialah nilai perpuluhan. Maksudnya, setiap agihan sebenar nilai pusaka boleh dibahagikan dengan nombor tersebut dan seterusnya ditentukan saham bagi setiap ahli waris bagi sesuatu kes faraid. Dalam menentukan taksil ini, ilmu faraid membahagikan 4 situasi atau keadaan. Keadaan yang pertama ialah hanya waris lelaki yang menerima secara asabah bin nafs sahaja. Yang kedua ialah hanya waris ada asabah yang terdiri daripada lelaki dan perempuan sahaja. Ataupun nama lebih detail ialah asabah bil ghaib. Keadaan yang ketiga ialah hanya seorang waris ashabil furuj, maksudnya hanya ada satu pecahan dan pada masa yang sama ada waris lain yang menerima secara asabah. Dan akhir sekali melibatkan waris yang masih hidup terdiri daripada beberapa ashabul furuj. Dalam bahasa mudahnya, beberapa kombinasi pecahan sama ada waris yang asabah lain ataupun tidak. Jadi, 4 ini adalah keadaan bagaimana ringkasan untuk kita menentukan sesuatu atau nombor pembawah dalam kes pengiraan faraid. Kita lihat situasi yang pertama. Dalam sesuatu kes faraid, waris yang masih hidup hanyalah waris lelaki yang layak untuk mendapat asabah bin nafs. Jadi, cara yang paling mudah untuk pengiraan kes ini ialah dalam menentukan asal masalah. Kita melihat sahaja bahagian waris lelaki yang ada dalam kes tersebut. Contohnya, si mati meninggalkan waris iaitu 5 orang anak lelaki sahaja. Maka, asal masalah ialah 5 bahagian. Maksudnya, si mati tidak ada waris lain, yang ada hanyalah waris lelaki. Dan lelaki itu pula hanya mendapat secara asabah bin nafs. Dalam kes ini, anak lelaki kepada si mati adalah 5 orang, maka 5 itulah yang akan dijadikan nombor pembawah kepada kes ini. Maka, setiap orang akan mendapat satu bahagian atau 1/5 atau bergantunglah pada bilangan waris lelaki yang ada. Dan pecahan inilah yang akan didarabkan dengan harta pusaka sebenar si mati. Situasi kedua ialah hanya waris asabah yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Lelaki lebih dominan dengan mendapat 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian sahaja. Dalam penentuan asal masalah bagi kes ini, kita gandakan dahulu bahagian lelaki dan campurkan dengan bahagian perempuan yang satu itu. Contoh, si mati meninggalkan waris iaitu seorang saudara lelaki sebab apa dan seorang saudara perempuan sebab apa.
kedua-duanya adalah sama taraf, adik-beradik kepada si mati yang bersambung dengan bapa yang sama. Di dalam kes ini, disebabkan bilangan mereka adalah satu-satu, seorang-seorang, tetapi kita kata lelaki akan menjadi ganda. Jadi, setiap orang lelaki akan mewakili dua bahagian. Jadi, dalam jadual di bahagian lelaki ada 2 dan bahagian perempuan kekal 1. Jadi, jumlah asal masalah dalam kes ini ialah 3. Jadi, saudara lelaki akan mendapat 2/3 dan perempuan 1/3. Pecahan inilah kita akan darab dengan nilai harta pusaka sebenar si mati. Situasi ketiga pula, macam mana kita nak tahu asal masalah ialah apabila kes itu hanya melibatkan seorang waris ashabil furud, pada masa yang sama ada waris yang lain menerima secara aswabah. Dalam kes ini, angka pembawah daripada waris fardu tersebut akan dijadikan sebagai asal masalah. Contoh kes, si mati meninggalkan waris iaitu ibu dan seorang anak lelaki. Apabila si mati meninggalkan zuriat, ibu si mati akan layak mendapat 1/6. Dalam kes ini, hanya ada seorang sahaja yang akan dapat secara fardu atau bahagian tetap. Sedangkan anak lelaki mendapat secara baki. Oleh itu, dalam menentukan asal masalah untuk kes ini, maka kita jadikan 6 itu sebagai asal masalah kepada keseluruhan kes. Jadi, saham untuk ibu caranya ialah 6 asal masalah dibahagikan dengan bahagian fardu, 6. Ini bersamaan dengan 1 dan 1 didarab dengan 1, maka itulah bahagian kepada ibu. Bahagian anak lelaki ialah 6 tolak 1 sama dengan 5 dan itulah bahagian untuk anak lelaki. Seterusnya, situasi keempat. Huraian situasi keempat ini diringkaskan oleh ulama dengan terma yang digunakan dalam menentukan sesuatu asal masalah itu melibatkan kombinasi beberapa pecahan. Maka, dalam ilmu faraid, kita guna 4 istilah iaitu al-mumasalah, al-mudakhalah, al-muwafaqah dan al-mubayanah. Jadi, dalam penentuan asal masalah itu ialah dengan menentukan angka terkecil di antara angka yang dapat dibahagi dengan angka pembawah yang ada. Yang pertama adalah al-mumasalah iaitu bersamaan. Istilah Arab pada al-mumasalah ialah bila angka-angka pada penyebut adalah sama, iaitu nombor pembawah itulah yang sama. Yang ni yang paling mudah antara 4 istilah tadi. Jadi, dalam menentukan asal masalah, maka nombor yang sama itulah kita akan jadikan sebagai asal masalah dalam penentuan taksir. Contoh, si mati meninggalkan waris iaitu suami dan seorang saudara perempuan seibu sebapa, contohnya kakak kandung si mati. Okey, dalam kes ini, kita nak tunjukkan bahawa yang si mati perempuan tidak meninggalkan zuriat. Jadi, suami layak mendapat 1/2 dan kakak kepada si mati juga seorang, maka ia juga layak mendapat 1/2. Kita boleh tengok dekat rajah yang saya sediakan ni. Jadi, mari kita tengok kepada kedua-dua pecahan ini. Kombinasi kedua-dua pecahan ini, nombor bawah dia adalah nombor yang sama. Maka itulah, yang 2 itulah akan dijadikan sebagai asal masalah. Jadi, apabila dekat situ 2, penentuan saham setiap waris ialah 2. Bahagi 2 adalah 1. 1 darab 1 adalah 1. Sama juga dengan saudara perempuan. Jadi, dekat sinilah pecahan yang terakhir itu didarabkan dengan harta pusaka si mati. Situasi kedua ialah al-mudakhalah. Kalau kita terjemahkan al-mudakhalah ialah sesuatu yang berpadu. Atau lebih detail ialah angka-angka yang berbeza pada penyebut. Tetapi yang terbesar boleh dibahagi kepada angka-angka kecil yang bersamanya. Jadi dalam kes sebegini, asal masalahnya adalah angka yang terbesar. Contoh, si mati meninggalkan waris iaitu ibu, suami dan 2 orang saudara perempuan seibu. Maksudnya mak sama, ayah lain-lain lah. Tetap juga dapat. Cuba perhatikan, kita isi dulu bahagian tetap. Dalam kes ni, ada 2 saudara perempuan seibu. Ibu akan dapat 1/6, suami akan dapat 1/2 kerana si mati tidak meninggalkan zuriat dan terakhir 2 saudara perempuan akan berkongsi 1/3. Bila kita tengok penyebutnya lain kan, maka angka terbesar itu kita boleh dibahagikan dengan angka terkecil bersamanya. Dalam menentukan bahagian sebenar kepada waris, kita bahagikan dulu dengan nombor bawah yang ada dalam setiap fardu ini dan didarabkan dengan nombor di atas. Yang ketiga adalah al-muwafaqah iaitu nombor yang tidak sama dan juga nombor tersebut yang besar tidak boleh dibahagikan dengan nombor yang kecil. Tetapi kedua-dua nombor itu bersepakat boleh dibahagikan dengan nombor yang lain. Angka-angka pembawah dapat dibahagikan dengan satu angka yang sama. Asal masalahnya ialah membahagi dengan angka yang sama dan kemudian mendarabkannya dengan pembawah yang satu lagi atau tentukan GSTK. Contoh, si mati meninggalkan waris iaitu ibu, isteri dan seorang anak lelaki. Maka, ibu si mati layak mendapat 1/6 kerana meninggalkan zuriat. Isteri mendapat 1/8 atas alasan yang sama iaitu meninggalkan zuriat, ada zuriat dan anak lelaki mendapat baki iaitu asabah. Cuba kita lihat, 6 dan 8 adalah nombor tak sama. Akan tetapi, 6 dan 8 boleh dibahagikan nombor yang sama iaitu 2. Jadi hasil 8 darab 6 adalah 24, maka asal masalahnya adalah 24. Akhir sekali ialah al-mubayanah iaitu berkaitan langsung. Angka-angka yang berbeza tidak boleh dibahagikan dengan satu nombor yang sama. Dalam faraid, apabila ini yang berlaku kes itu, asal masalah ialah dengan mendarab terus kedua-dua nombor tersebut antara satu sama lain. Contoh, si mati meninggalkan isteri, 2 orang anak perempuan dan bapa saudara seibu sebapa. Yang dapat fardu hanyalah isteri dan anak perempuan. Manakala, bapa saudara akan mendapat secara asabah itu baki.
Cuba kita lihat, isteri akan mendapat 1/8 kerana meninggalkan zurat dan 2 orang anak perempuan mendapat 2/3 kerana anak perempuan melebihi seorang. 8 dan 3 adalah nombor yang tidak sama. Jika ini terjadi, maka kita darabkan terus mereka akan menghasilkan 24. Maka 24 adalah asal masalah. Seterusnya, langkah keempat iaitu menentukan saham. Cara pengiraannya dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu asabah dan fardu seperti mana taksir. Cara menetapkan bagi saham asabah sahaja ialah yang pertama, asabah dengan sendiri. Pembilang bagi asabah dengan sendiri ialah jumlah bilangan ahli waris asabah. Misalnya, si mati mempunyai 2 orang anak, maka saham ialah 2. Yang kedua ialah asabah dengan yang lain. Ini dibezakan saham lelaki dan perempuan. Saham bagi lelaki ialah gandaan bilangan mereka iaitu darab dengan 2 dan bagi perempuan pula saham mereka ialah bahagian mereka tidak perlu darab dengan 2. Manakala bagi menetapkan saham fardu, yang pertama ialah jika terdapat satu pecahan sahaja, maka saham ialah pembilang pecahan tersebut. Contohnya, si mati meninggalkan 4 cucu perempuan daripada anak lelaki, maka bahagian mereka ialah 2/3. Oleh itu, saham ialah 2. Manakala, jika terdapat lebih daripada satu pecahan, maka saham ialah asal masalah dibahagikan dengan penyebut daripada pecahan asal. Kemudian, didarabkan dengan pembilang daripada pecahan asal. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quratul Ain Sajidah binti Mazal Nizam dari kelas DSI 5D. Saya akan membentangkan tentang tajuk taksir. Langkah yang kelima adalah mencari baki. Ada kalanya terdapat keadaan di mana angka asal masalah lebih besar daripada jumlah saham. Keadaan ini akan menghasilkan baki. Kebiasaannya, bahagian baki ini adalah untuk ahli asabah atau baitumal. Bahagian baki tersebut akan menjadi saham untuk bahagian mereka dalam bentuk pecahan. Baki yang diperolehi dengan cara angka asal masalah tolak jumlah saham. Syarat untuk mendapat baki ialah angka asal masalah hendaklah lebih besar daripada jumlah saham. Contohnya, si mati meninggalkan suami, bapa, ibu dan seorang anak lelaki. Bahagian ahli waris fardu ialah 1/4, 1/6 dan 1/6. Manakala asal masalah ialah 12 iaitu tawafuq dan saham mereka ialah 3, 2 dan 2. Jumlah saham ialah 7. Maka baki terhasil setelah asal masalah tolak jumlah saham iaitu 12 tolak 7 iaitu 5. Langkah yang keenam ialah menyemak jawapan. Langkah ini merupakan langkah yang amat penting dalam pengiraan faraid. Ia bertujuan untuk memastikan bahawa jalan pengiraan dan jawapan sebelum ini adalah betul dan tepat. Caranya ialah membandingkan di antara angka asal masalah dengan jumlah kesemua saham termasuk baki. Contohnya, asal masalah ialah 12 dan saham bagi setiap ahli waris ialah 3, 2, 2 dan 5. Jumlah saham tersebut ialah 12. Maka, nilai kedua asal masalah dan jumlah saham adalah sama. Maka, jawapan untuk pengiraan ini adalah tepat. Langkah yang ketujuh ialah pembahagian harta pusaka. Setelah setiap ahli waris memperolehi bahagian masing-masing dengan tepat, harta pusaka boleh dibahagikan kepada mereka. Cara pembahagian harta pusaka ialah nilai harta pusaka dibahagikan dengan asal masalah dan jawapannya didarabkan dengan saham bagi setiap ahli waris tersebut. Contohnya, si mati meninggalkan seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan daripada anak lelaki dan seorang saudara lelaki sebapa. Harta pusaka si mati berjumlah 12 juta. Anak perempuan mendapat 1/2, cucu perempuan daripada anak lelaki mendapat 1/6. Manakala, saudara lelaki sebapa mendapat asabah. Saham bagi anak perempuan adalah 3, saham bagi cucu perempuan daripada anak lelaki adalah 1, saham bagi saudara lelaki sebapa adalah 2. Asal masalah ialah 6. 12 juta dibahagikan dengan 6 mendapat 2 juta. 2 juta didarabkan dengan 3 mendapat 6 juta. 2 juta didarabkan dengan 1 mendapat 2 juta. 2 juta didarabkan dengan 2 mendapat 4 juta. Harta yang dimiliki oleh anak perempuan adalah 6 juta. Manakala cucu perempuan daripada anak lelaki mendapat 2 juta dan saudara lelaki sebapa mendapat 4 juta. Seterusnya kita masuk pula kepada contoh-contoh pengiraan asas. Yang pertama ialah pengiraan ahli fardu sahaja. Contoh yang pertama, mati seseorang meninggalkan suami dan saudara perempuan si ibu sebapa. Suami mendapat 1/2, manakala saudara perempuan si ibu sebapa juga mendapat 1/2. Saham bagi suami ialah 1, saham bagi saudara perempuan si ibu sebapa juga 1. Asal masalah ialah 2. Contoh yang kedua pula, mati seseorang meninggalkan 2 orang saudara lelaki seibu dan 4 orang saudara perempuan sebapa. 2 orang saudara lelaki seibu mendapat 1/3 dan 4 orang saudara perempuan sebapa mendapat 2/3. Saham bagi saudara lelaki seibu ialah 1, manakala saham bagi saudara perempuan sebapa ialah 2. Asal masalah ialah 3. Seterusnya ialah pengiraan ahli asabah sahaja. Apabila ahli waris mati merupakan ahli asabah, mereka akan mendapat keseluruhan harta pusaka. Hanya 2 golongan asabah sahaja yang boleh mendapat semua harta pusaka, iaitu asabah dengan diri sendiri dan asabah dengan yang lain. Asabah dengan diri sendiri, seseorang meninggal dunia dan mempunyai 5 orang bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Okey. Bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa mendapat asabah.
Saham bagi bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa ialah 5. Asal masalah ialah 5. Contoh asabah dengan yang lain ialah si mati mempunyai 4 saudara lelaki sebapa dan 3 saudara perempuan sebapa sahaja. Okey, 4 saudara lelaki sebapa mendapat asabah, 3 saudara perempuan sebapa juga mendapat asabah. Saham bagi 4 saudara lelaki sebapa ialah 8. Saham bagi saudara perempuan sebapa ialah 3. Asal masalah ialah 11. Seterusnya ialah pengiraan ahli asabah bersama ahli fardu. Jika ahli waris asabah bersama-sama dengan ahli waris fardu dalam sesuatu masalah, maka ahli asabah berada dalam dua keadaan, iaitu mendapat baki dan tidak mendapat baki. Ahli asabah yang mendapat baki, contohnya asabah dengan diri sendiri. Mati seseorang, meninggalkan isteri, ibu, 3 orang saudara lelaki seibu dan 2 orang bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Okey, isteri mendapat 1/4, ibu mendapat 1/6, saudara lelaki seibu mendapat 1/3, manakala dua orang bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa mendapat asabah. Asal masalah ialah 12. Saham bagi isteri ialah 3, saham bagi ibu ialah 2, saham bagi saudara lelaki seibu ialah 4, manakala baki selebihnya ialah 3, saham bagi bapa saudara seibu sebapa sebelah bapa. Seterusnya kita masuk pula pada ahli asabah yang tidak mendapat baki. Contoh, asabah dengan diri sendiri. Seseorang meninggal dunia, mempunyai suami, seorang saudara perempuan sebapa dan seorang anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa. Okay, suami mendapat 1/2. Seorang saudara perempuan sebapa mendapat 1/2. Anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa mendapat asabah. Asal masalah ialah 2. Saham bagi suami ialah 1. Saham bagi saudara perempuan sebapa ialah 1. Saham bagi anak saudara lelaki daripada saudara seibu sebapa, 0. Seterusnya kita masuk pula kepada saudara lelaki pembawa tuah dan pembawa malang. Saudara lelaki yang dimaksudkan ialah cucu lelaki dan saudara lelaki sebapa. Mereka bersama saudara perempuan mereka, iaitu cucu saudara perempuan sebapa. Gelaran pembawa tuah adalah kerana saudara lelaki itu yang menyebabkan saudara perempuan mendapat pusaka. Jika saudara lelaki itu tidak wujud, maka saudara perempuan akan terhalang. Cucu perempuan dihalang oleh 2 orang perempuan, manakala saudara perempuan dihalang oleh 2 orang saudara perempuan seibu sebapa. Contohnya, mati seseorang meninggalkan 2 orang anak perempuan, 3 orang cucu lelaki dan 2 orang cucu perempuan. Manakala saudara lelaki pembawa malang ialah saudara lelaki yang menyebabkan saudara perempuan itu tidak mendapat harta pusaka. Sekiranya saudara lelaki itu tiada, maka saudara perempuan akan mendapat harta pusaka. Misalnya, mati seseorang meninggalkan suami, seorang saudara perempuan seibu sebapa, seorang saudara lelaki sebapa dan seorang saudara perempuan sebapa. Seterusnya kita masuk pula kepada cicit lelaki dan cucu perempuan. Mati seseorang, meninggalkan 4 orang anak perempuan, seorang cucu perempuan, seorang cicit lelaki dan cicit perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Azwa binti Abdul Wahab daripada kelas DSI 5D. Saya akan menyambung pembentangan berkaitan kaedah pengiraan seterusnya, iaitu Al-Tasheh. Kaedah ini dalam faraid adalah untuk menetapkan bahawa setiap bahagian saham dalam pengiraan itu adalah selari dengan bilangan waris yang ada bagi si mati, atau dengan kata lain, tasheh ini hanya berlaku apabila waris si mati mempunyai bilangan kelompok yang ramai, terutama dalam setiap kelompok itu ada beberapa orang individu lain. Contohnya, si mati lelaki meninggalkan isteri lebih daripada seorang, sama ada 2, 3 ataupun 4. Definisi tasheh adalah berasal daripada bahasa Arab yang diambil daripada perkataan al-sihah yang bermaksud baik, sembuh dan pulih. Lawan kepada as-sihah adalah sakit. Manakala tasheh ialah menghilangkan daripada sesuatu perkara-perkara yang salah dan aib. Dari sudut istilah pula, bermaksud menghasilkan angka terkecil yang boleh dibahagikan kepada setiap waris yang berhak tanpa pecahan. Pecahan di sini adalah perpuluhan. Maksudnya, setiap waris dapat mengetahui berapakah nilai saham masing-masing yang akan didarabkan atau dibahagikan mengikut nilai angka sebenar. Tujuan kaedah Al-Tasheh adalah untuk mencapai angka bulat, iaitu angka yang dapat dibahagikan kepada semua waris. Saya datangkan contoh kes faraid, iaitu si mati meninggalkan waris, iaitu 2 orang isteri, 3 anak perempuan dan bapa. Kalau kita lihat dalam penyelesaian saham ini, bilangan 3 adalah tidak sama dengan bilangan isteri, iaitu ada 2 orang isteri. Jadi, 3 tidak boleh dibahagikan dengan 2. Begitu juga dengan bilangan saham 16 tidak boleh dibahagikan dengan 3. Ini merupakan pengiraan akhir yang menjadikan pembawah yang baharu, iaitu sebanyak 144 untuk kes ini, supaya setiap seorang daripada waris ini, contohnya setiap isteri, tahu bahagian dia adalah 9/144 dan pecahan inilah yang akan didarabkan dengan harta sebenar si mati. Begitu juga seorang anak perempuan tahu bahawa harta yang bakal dimilikinya daripada harta faraid ialah bernilai
32/144 yang perlu didarabkan dengan harta sebenar si mati. Seterusnya, penentuan bagaimana kaedah ini digunakan. Jadi, kita kena memahami beberapa situasi. Kita ringkaskan di sini kepada 3 keadaan. Keadaan yang pertama ialah nilai saham adalah sama dengan bilangan waris. Situasi pertama ini adalah paling mudah kerana tasheh berlaku secara langsung tanpa sebarang penyelarasan dengan nilai tertentu ataupun tidak perlu didarabkan dengan nilai yang lain. Contoh kes ini ialah si mati meninggalkan ibu, 4 orang anak perempuan dan bapa. Beri satu bahagian ibu secara fardu iaitu 1/6. 4 anak perempuan mendapat 2/3 kerana bilangan mereka lebih daripada seorang dan bapa layak untuk mendapat asabah dan juga 1/6. Jika kita perhatikan, yang menjadi masalah adalah 4 anak perempuan kerana ibu dan bapa adalah seorang, jadi ianya tidak menjadi masalah. Saham yang diperolehi oleh anak-anak perempuan ialah bilangannya 4 dan bilangan anak juga 4. Jadi, apabila kita perhatikan dua nombor ini, nilai kedua-duanya adalah sama. Apabila sama, maka tidak perlu berlaku penyelarasan dengan nombor lain atau dalam bahasa mudahnya, dengan 4/6 ini, setiap seorang akan dapat 1/6. Jadi pecahan akhir inilah yang akan didarabkan dengan harta si mati. Yang kedua, nilai saham dan bilangan waris tidak sama tetapi boleh diselaraskan dengan satu angka sama. Caranya ialah mendarab asal masalah dengan angka yang sama tersebut untuk mendapat asal masalah yang baru. Contohnya, ibu mendapat 1/6, 8 orang anak perempuan. Bapa akan mendapat 1/6. Jika kita perhatikan, bilangan 8 orang dan juga saham adalah bernilai 4. 8 boleh dibahagikan dengan 4 dan menghasilkan nombor 2. Untuk memudahkan situasi, maka keseluruhan pecahan ini, iaitu bermula dari asal masalah, perlu didarabkan dengan 2. Begitu juga dengan nombor yang di atas. Jadi, kita mulakan dengan nombor bawah. 6 darab 2 akan menghasilkan asal masalah yang baru, iaitu 12. Kita perhatikan yang berlaku masalah adalah pada anak perempuan. Jadi, nombor itu akan menjadi nombor yang sama. Apabila sama, maka ia akan menjadi lebih mudah. Jadi, setiap seorang anak perempuan layak mendapat 1 bahagian daripada 12 bahagian. Dan yang ketiga, nilai saham dan bilangan waris tidak sama serta tidak sepadan dengan satu angka lain. Dalam situasi ini, kita perlu mendarab bilangan waris yang ada dengan nilai saham untuk mendapat asal masalah yang baru. Contohnya, seorang perempuan meninggalkan suami, anak perempuan, 3 orang cucu, iaitu anak perempuan kepada anak lelaki, dan saudara lelaki seibu sebapa. Jika kita perhatikan, selepas kita selesaikan mendapat nombor 12 sebagai base number dan saham mereka adalah 3 untuk suami, 6 untuk anak perempuan, 2 untuk cucu dan 1 untuk adik-beradik lelaki. Yang menjadi masalah adalah 3 orang cucu ini kerana nombor 2 tidak sama dan tidak boleh dibahagikan dengan satu angka. Jadi, untuk menyelesaikan kes ini, kesemua nombor dari atas sehingga bawah perlu didarabkan dengan nombor 3. Nombor 3 ini datang daripada bilangan cucu tersebut. Kita mulakan dengan bawah atau asal masalah iaitu 12 darab dengan 3 akan menghasilkan asal masalah yang baru iaitu 36. Dari atas juga akan didarabkan dengan nombor yang sama. Maka menjadikan 9 untuk bahagian suami, 18 untuk bahagian anak perempuan dan 2 darab dengan 3 adalah 6. Maka 6 boleh dibahagikan kepada 3 orang. Bermakna setiap daripada cucu akan perolehi 2/36 dan saudara kepada si mati akan mendapat 3/36. Jadi ini saja daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada sahabat saya. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mufliha binti Bakhtiar dari kelas DSI 5D. Pada hari ini saya akan sambung daripada sahabat saya sebelum ini iaitu kaedah tasheh. Kita akan melihat satu kes faraid iaitu bilangan waris sama di setiap kelompok waris. Cara ataupun langkah yang mudah untuk kita perhatikan untuk penyelesaian kes agihan ini ialah dengan mengambil satu sahaja nombor yang sama tersebut. Kemudian nombor tersebut akan didarabkan kepada asal masalah kes tersebut dan juga saham yang ada untuk menyelesaikan ataupun menjadikan nombor yang baharu. Kemudian barulah kita agihkan kepada waris-waris yang ada dari setiap kelompok. Jadi kita datangkan satu contoh iaitu seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 4 orang anak perempuan, 3 orang nenek dan 3 orang bapa saudara seibu sebapa. Apabila kita selesaikan, inilah jadinya 4 anak perempuan akan mendapat 2/3, 3 orang nenek akan mendapat 1/6 dan 3 bapa saudara akan mendapat asabah bin nas. Ini penyelesaian saham yang terakhir.
Apabila kita perhatikan antara nombor yang bermasalah ialah hanya berlaku kepada 3 orang nenek dan 3 orang bapa saudara, yang mana satu bahagian tidak boleh diserahkan kepada 3 orang. Begitu juga dengan satu saham di bahagian bapa saudara tidak boleh diserahkan kepada 3 orang. Dia akan berlaku perpuluhan. Manakala bagi anak perempuan tidak berlaku masalah sebab 4 saham itu mudah diberikan kepada 4 orang anak perempuan. Jadi, apa yang terjadi apabila kita perhatikan nombor 3 orang nenek dan 3 orang bapa saudara? Maka nombor itu adalah nombor yang sama. Apabila sama, kita tidak perlu mengambil kedua-dua nombor tersebut. Memadai sahaja untuk kita mengambil satu nombor sahaja untuk kita darab. Maka dalam kes ini adalah 3. So, kita darab kepada keseluruhan nombor di bahagian saham ini dan dimulakan dengan asal masalah iaitu 6 darab 3 ialah 18 apabila bawah didarabkan dengan 3 keseluruhan, yang di atas pun akan didarab dengan 3. Apabila kita darabkan dengan 3, maka agihan itu lebih mudah berlaku. 12/18 itu untuk anak perempuan 12 bahagian. Saham boleh diberikan kepada 4 orang anak perempuan, bermakna setiap seorang anak perempuan akan mendapat 3 bahagian daripada faraid, daripada 18 keseluruhannya. Begitu juga dengan 3 orang nenek akan mendapat setiap seorang daripada mereka ialah 1/18. Dalam kes ini, 2 kelompok yang dimaksudkan dengan mendatangkan sedikit masalah ialah nenek dan juga bapa saudara. Tetapi kedua-duanya mendapat ataupun menunjukkan bilangan yang sama iaitu 3. Okey, sebelum kita teruskan topik selanjutnya, saya akan bagi kod kelas pada hari ini. Okey, kod kelas pada hari ini ialah MAWAR. Saya ulangi lagi sekali, kod kelas pada hari ini ialah MAWAR. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik kaedah Al-Aul. Okey, definisi Al-Aul iaitu dari segi bahasa ialah meningkat tinggi ataupun bertambah, dan manakala daripada segi istilah pula ialah peningkatan jumlah saham-saham ahli waris fardu yang mengakibatkan bahagian-bahagian mereka berkurangan. Dengan kata lain, jumlah saham-saham ahli waris ini melebihi asal masalah. Penambahan saham-saham waris daripada jumlah asal masalah dan berlakunya kekurangan pembahagian habuan sebenar mereka iaitu saham akan melebihi daripada jumlah nombor yang sepatutnya. Okey. Bagi jumhur fuqaha pula, kaedah ini adalah bertujuan untuk digunakan untuk masalah faraid yang mempunyai lebihan saham berbanding jumlah asal yang sepatutnya. Jadi, ini adalah pendekatan yang digunakan oleh jumhur ulama iaitu kita akan mengambil nombor yang besar itu untuk digantikan ataupun dijadikan sebagai asal masalah. Sebelum ini, sahabat kita ada menerangkan berkaitan dengan penentuan taksil ataupun base number sesuatu kes pecahan iaitu ada 7, iaitu berkemungkinan sesuatu penyelesaian faraid itu melibatkan nombor 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Jadi dalam kes Al-Aul ini adalah pengiraan yang menghasilkan pecahan tidak wajar iaitu pengangka lebih besar daripada penyebut. Walau bagaimanapun, dalam menyelesaikan sesuatu kes faraid, ulama ilmuwan faraid mengatakan hanya melibatkan 3 nombor sahaja yang akan berlaku pertambahan, iaitu nombor 6, 12 dan 24. Manakala nombor-nombor yang lain tidak berlaku pertambahan ataupun disebutkan dengan Al-Aul ini. Jadi kita cuba lihat beberapa contoh. Okey, pertama sekali, 6 ini akan boleh bertambah menjadi 7. Contohnya, apabila si mati iaitu seorang perempuan meninggalkan waris iaitu suami, seorang saudara perempuan, seibu sebapa, kakak ataupun adik perempuan kandung dan juga seorang saudara perempuan sebapa. Suami si mati akan mendapat 1/2 kerana si mati tidak meninggalkan zurat. Adik-beradik kandung akan mendapat 1/2 kerana bilangannya hanyalah seorang, dan adik-beradik perempuan sebapa akan mendapat 1/6 untuk melengkapkan 2/3. Bila kita selesaikan antara nombor 2 dan nombor 6, maka kita akan mengambil nombor 6 itu sebagai pembawah iaitu disebut dengan asal masalah. Jadi, apabila kita menentukan saham setiap waris ialah dengan mencari 6/2 darab 1 bersamaan dengan 3, dan 6/2 darab dengan 1 bersamaan dengan 3, dan 6/6 darab 1 bersamaan dengan 1. Bila kita jumlahkan keseluruhan saham waris untuk kes ini berjumlah sebanyak 7. Maka inilah contoh pertambahan saham yang akan berlaku yang menyebabkan habuan akan menjadi mengecil ataupun nilai sebenar harta si mati akan mengecil. Bagi jumhur fuqaha, pendekatan yang digunakan dalam kes begini ialah kita mengabaikan nombor 6 asal masalah itu dan
kita mengambil nombor 7 supaya bilangan saham dan juga bilangan base number itu ialah sama. Maka pecahan akhir inilah yang akan didarabkan dengan harta sebenar semati. Jadi yang sepatutnya harta itu dibahagikan dengan 6, sekarang sudah dibahagikan dengan 7. Itulah maksud kepada habuan itu akan menjadi mengecil. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizki Fadilah bin Yusuf daripada kelas DSI Limasi. Saya akan membentangkan tentang arwah. Arwah dalam ilmu faraid dapat dimaksudkan dengan sebagai membalikkan bahagian kepada ahli waris fardu. Sebagai contoh, apabila ada seseorang lelaki seibu akan mendapat 1/6 jika berseorangan, maka baki daripada bahagian tersebut iaitu 5/6 dikembalikan juga kepadanya apabila ia telah menempati syarat-syarat rod. Okey, syarat-syarat rod pula ialah seperti yang berikut. Yang pertama ialah ahli fardu sahaja. Yang kedua ialah masih mempunyai baki apabila sesudah ahli waris mengambil. Yang ketiga ialah bahagian mereka. Dan yang keempat pula ialah tidak mempunyai ahli asobah atau sababiyah atau nasabiyah. Okey, yang kelima pula, Baitumal tidak amanah di dalam pentadbiran atau Baitumal tidak mempunyai di negeri tersebut. Okey, yang keenam pula, yang terakhir ialah suami atau isteri boleh mengambil bahagian secara rod jika tidak terdapat golongan nasab sama ada daripada ahli fardu ataupun diawil arham. Okey, kaedah rod pula. Kaedah rod terbagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah ahli rod nasab sahaja dan yang kedua ialah ahli waris nasab bersama suami atau isteri. Okey, daripada rod ahli waris nasab sahaja terbagi kepada tiga, iaitu yang pertama ialah berseorangan, yang kedua pula ialah beberapa ahli waris dalam satu golongan sahaja. Okey, dan yang ketiga pula ialah beberapa golongan. Okey, dan daripada rod ahli waris nasab bersama suami atau isteri terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ialah ahli waris nasab hanya berseorangan dan juga yang kedua pula ialah beberapa ahli waris nasab dalam satu golongan sahaja. Okey, kesimpulan pula. Okey, kaedah faraid mengikut hukum syarak. Faraid ialah kaedah pembahagian harta apabila seseorang Muslim telah meninggal dunia. Dari kaedah bahasa faraid bermaksud ketetapan. Pembahagian faraid kepada yang berhak hukumnya ialah wajib untuk ditunaikan dan fardu kifayah kepada umat Islam, terutama sekali warisnya untuk menyelesaikan. Okey, faraid ialah ketetapan syarak dan antara waris yang layak termasuklah seperti anak, isteri, suami, ibu bapa dan keluarganya yang lain. Okey, bentuk harta yang boleh dibahagikan pula secara faraid ialah seperti tanah, bangunan, kedai, barang kemas juga boleh, insurans, saham, bond, serta seperti tanah dan kebun, ladang, dan juga haiwan-haiwan seperti kambing, lembu, unta, kerbau dan lainnya juga dapat difaraidkan. Okey, sebagai mana contoh daripada yang di atas, kes ini adalah contoh kes yang paling ringkas untuk perkongsian kefahaman bagaimana sistem faraid diguna pakai dan bagaimana untuk kita mengira pembahagian sebenar mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah difahami bahawa dari sudut realiti pengiraan ini akan menjadi lebih kompleks dan biasanya kaedah faraid dilaksanakan apabila persetujuan bersama waris tidak dapat dilakukan. Maka selain itu ia memerlukan seorang pengurus untuk menjayakan semua perkara dinyatakan berkenaan di atas. Okey, mungkin itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.